rekodkan. Alright, fantastic. So again, welcome to Business Blueprint Training. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Program ini fully sponsored by Trio Ventures, iaitu company yang menguruskan bahagian training dan entrepreneurship. Okay, so you guys dalam sesi Business Blueprint Training ini, saya nak you guys faham, training ini dilakukan untuk anda. Saya nak anda berjaya. Saya nak anda buat bisnes anda betul-betul tahun 2022. Sebab tahun 20 dan 21 semua barai kan? Setuju tak? Setuju tak? Semua jahanamkan bisnes? Yalah, ramai yang terkesan. Ramai terkesan. Saya terpaksa tutup 7 bisnes saya yang bernilai jutaan ringgit pada setiap bulan. So saya terpaksa tutup. Tapi saya tak nak saya tutup tu hanya tutup sia-sia. Alright, at least saya tutup dengan ilmu, tutup dengan pengalaman yang saya akan kongsikan semula kepada anda. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Tak ramai yang say boleh ni. Mana yang lain? Please switch on your camera and audio. Sebab dalam program saya wajib pertama sekali untuk switch on video sepanjang program. Sebab kenapa? Saya nak anda faham, inilah nama dia visibility atau nama lain dia publicity. Alright? Kalau you guys ada buku nota, tolong take note. Kalau you nak business you sentiasa hidup, you kena sentiasa hidup. Alright? You yang kena sentiasa show up. You yang kena sentiasa be dekat front page. Bukannya orang lain, bukannya muka kucing, bukannya profile picture sahaja. You yourself. Alright, pertama sekali, video. Kedua, saya perlukan anda untuk respons. Alright, siapa yang dah on video ni, please fokus dengan saya sebab sesi hari ni sangat-sangat pendek. 1 jam ke 1 jam setengah sahaja. Okay, so kalau tengah hari nanti you nak keluar, you nak masak, you nak buat aktiviti lain, silakan. Tapi waktu ini fokus untuk belajar. Boleh? Boleh. Right. Bila you fokus, saya perlukan respons anda. Tulis nota kedua. Communication adalah bila you bercakap dan dapat respons. Iaitu nama dia two-way communication. Kalau you buat bisnes dan tiada communication, hai Puan Asia, thank you. So, bila tiada communication, you punya marketing is a failure. Right? You punya marketing is a failure. Kita ada siapa tu? Cik G ke kat situ? Cik Fauzia ke Puan Fauzia kat situ? Oh, Cik G, yes. Cik G, accountant kita, akak kira-kira. Thank you for coming. So, yes, kita perlukan respons kepada anda untuk menjadikan program hari ini sangat-sangat interesting. Sebab pisang gila kalau saya cakap seorang. Trust me, right? Bosan sangat. Yang ketiga adalah di dalam sesi ini saya nak anda tolong rename nama anda. This is part of your personal branding. Contoh, nama anda, expertise anda dan juga nombor telefon anda. Okey, seperti saya dah rename, Dr. Mazidah dah rename, Puan Julaiza dah rename. Yes, bagus, Puan Julaiza pun dah rename. So siapa dengan saya dalam sesi ini, walaupun you off video, saya faham, tapi tak apa. Please rename nama anda. At least you utilize your branding dalam sesi saja. At least dia orang kenal you. Tapi kalau orang kenal nama dan orang nampak muka you macam Puan Suraya, that will be so great. Dia on video terus kena tegur. Okey, terima kasih Puan Suraya. So please rename nama anda dalam masa yang sama. Yang keempat, syarat keempat dalam program saya wajib ada buku nota. I believe semalam saya dah ingatkan. Buku nota dan juga pen berwarna. Ni saya selalu standby pen berwarna. Colorful macam ni. Alright, sebab kalau nota you tak tertarik, macam mana you nak, kalau nota you tak menarik, macam mana you nak tertarik nak membaca balik. So you kena buat nota-nota yang sangat-sangat menarik. Dia bukannya simple tetapi menarik. Alright. Sebab kenapa? Nota tujuan untuk dibaca balik, untuk diajar balik. Dan tulis nota yang keempat. Kalau you nak belajar, apa yang you tengah dengar, apa yang you tengah pandang, anggap you nak ajarkan balik kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada staff you, kepada team you, kepada partner you. Sebab kalau you belajar dengan niat nak mengajar balik, you akan nampak the effect
the focus, the visibility is totally different. Trust me. Unless you dengarlah sekadar nak tahu je. Tak salah you sekadar nak tahu, tapi tujuan hari ini I nak you berjaya tahun 2022. Alright? Sebab saya dah rasa dah kerugian. Dah banyak kali rasa kerugian. Nanti saya akan share dengan anda macam mana kerugian saya. Nota yang kelima. Jangan risau, tak perlu screenshot untuk sesi hari ini. Saya nak anda fokus bersama-sama dengan saya. Sebab sesi ini direkodkan dan anda boleh tonton semula di YouTube channel saya, Kimi Abdullah. Tonton bila tu? Mana ada masa? Ada. Tontonlah waktu memandu. Tontonlah waktu memasak. Right? You boleh tengok balik untuk recap segala nota-nota ini. Boleh-boleh? Boleh. Alright, kalau boleh kita nak bagi tepukan dulu kepada diri anda yang hadir pada sesi hari ini. Okey. Fantastic, saya nak tengok dulu muka-muka anda. Alright, dah ramai kita ada Puan Suzy, Tuan Azharul, Cik G, Puan Asia, Puan Julaiza, Cik Nani, Dr. Mazidah. Okey, fantastic. Ramai dah hari ini. Kita ada dekat 41,000 orang. Okey, ramai. Okey. So please panggilan terakhir, sila panggil kawan-kawan anda, anak-anak tim anda, semua staff-staff anda untuk join. Forward link ini kepada mereka, forward link ini ke dalam WhatsApp group anda supaya mereka boleh join segera. Okay? Saya nak terima kasih juga kepada Tuan Azharul yang bantu saya appoint you guys bertiga untuk menjadi co-host saya. Bantu saya untuk accept audience. Okay, kalau anda ada soalan, tolong nyatakan di ruangan chat room. Jangan interrupt saya sebab saya nak pastikan proses penyampaian ni berjalan lancar. Kecuali saya bertanyakan, siapa ada soalan? Waktu itulah you tanya. Okay? Kalau you guys ada soalan, tolong tulis dalam buku nota dan kita akan bagi Q&A slot kemudian. Atau you boleh type dekat ruangan chat room, nanti co-host saya akan bantu untuk highlight semula soalan anda. Boleh-boleh? Boleh. Alright, saya nak panggil beberapa individu dahulu. Kita nak panggil beberapa individu. Siapa yang nak publicity kat sini? Alright, siapa yang nak publicity di sini? Krik-krik macam darjah 3. Okey. Siapa yang nak famous? Saya nak ready. Alright, Puan Julaiza. Puan Julaiza, saya nak tanya, what is your expectation untuk hadir pada sesi hari ini? Silakan. Okey, saya punya expectation untuk kelas pagi ini, saya nak saya dapat persediaan untuk saya lebih cemerlang dan MBA pada tahun 2022. MDA tu apa Puan? Sorry? MDA tu apa? $1 million agency untuk agency. $1 million agency. Ni jargon dia. Okey, kalau you guys tak tahu, $1 million agency ni dollar woman ni. Power ni. Okey, kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu, boleh tak? Alright, fantastic. Individu seterusnya, saya ada 3 orang. Siapa yang nak show up untuk bagi tahu apa expectation you hadir pada sesi hari ini? Silakan. Saya. Silakan Dr. Mazidah. Saya nak energi 2022 sekarang, saya nak tim saya tak sabar-sabar nak implement untuk 2022 dan capai target. So semangat membuat luap. Wow, lain macam doktor. Kita bagi tepukan kepada Dr. Mazidah dahulu. Alright, fantastic. Biar membuat-buat, jangan buat sudah. Alright, sebab ramai orang yang macam alah bolehlah 2022 biasalah. Orang-orang macam ni, seriously kita akan bantu mereka dalam slot pertama nanti. Okey, terima kasih Dr. Mazidah. Saya nak appoint individu ketiga, boleh? Boleh. Alamak, siapa pula jangan laku off camera. Saya nak minta bantuan. Saya nak tengok Puan Nur Asia. Boleh tak Puan Nur Asia untuk unmute? Dah risau Puan, saya bagi you famous hari ini. Puan Nur Asia, apa yang you harapkan untuk datang pada sesi hari ini? Tak apa, nyatakan je Puan. Relax. Unmute dahulu. Okey, silakan Puan. Tak tahu nak cakap apa sebab saya masih baru lagi. Saja nak berkenalan dengan orang-orang hebat. Alright, fantastic. So, Puan Asia, welcome. Alright, jangan risau Puan Asia, tak perlu takut, tak perlu gusar. Untuk pengetahuan you guys, ini adalah sesi di mana you unconsciously, secara tak sedar, you berjumpa dengan 42,000 usahawan dalam sesi hari ini. Right?
Seriously, you takkan sedar sebab saya daripada 2008 saya actively join kebanyakan training, saya tak pernah perasan sampai saya ditegur. Kini macam mana kau boleh cakap kau tak kenal ramai usahawan, kau pergi training banyak kot, macam mana kau boleh tak kenal usahawan? Sebenarnya bukan saya tak kenal, saya tak ambil tahu siapa mereka. Right? I believe antara you guys ada yang pernah ramai pergi training tapi kita tak kenal siapa jiran sebelah kita. Kita tak kenal siapa baris hadapan. Inilah yang dinamakan network. Right? Tolong take note. Puan Nur Asia, please kat sini you akan nampak nombor telefon mereka, nama mereka. Ada yang tak ada name lagi ni. Nama, expertise dan juga nombor telefon is very important untuk sesi perkenalan. You never know, mereka ni boleh bantu kembangkan bisnes you. You never know, dengan rename nama ni, you akan dapat bisnes. You never know. Alright? I pun tak tahu. Sampailah I diberitahu, I ambil pot, I take concerns dan saya buat dan saya dapat hasilnya. Puan Nur Asia, sila rename nama anda termasuklah usahawan-usahawan lain dan please contact semula mereka-mereka ini untuk get connected selepas sesi training. Boleh-boleh? Boleh. Okay, fantastic. Jom kita teruskan. Okay. So this is apa yang you akan belajar sepanjang sesi Business Blueprint Training pada hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang you akan belajar. Please take note. Saya tak nak buang masa sebab kita nak laju pada hari ini. Okay. 2022 is just around corner. So sedikit sebanyak tentang company saya. Company saya dinamakan Media Trio Ventures. Saya nak you guys faham what is our USP. Kita kuat pada 3 perkara. Iaitu pertama pada consumer centric. Secara psikologi terhadap pelanggan. Itu kekuatan kami. Alright, sebab tu kita boleh bantu untuk kembangkan bisnes usahawan, lajukan proses marketing sebab kita gunakan consumer centric points. Kedua, business technical. All this business strategy, risk management, business management, semua dalam ni. Kita bantu you untuk establishkan business you. Dan ketiga, digital mastery untuk you dominate semua platform di dunia ini untuk you scale up you punya skill, you punya sale, scale up you punya team, scale up you punya development. Kita bantu di sana. Right, ini sedikit sebanyak tentang diri saya. Yes, kerugian saya sangat besar, alhamdulillah. Kenapa saya cakap alhamdulillah dengan kerugian? Sebab saya telah bangkit dari kejatuhan. Rugi dekat 2 juta ringgit 3 kali dalam jangka masa 10 tahun. Alright, itu yang saya sangat-sangat banggakan dengan diri saya. Itu adalah rezeki saya. Kalau tak, saya sama macam usahawan lain, dah tutup buku, makan gaji. Alright, please take note, ada sebab Allah buat macam tu kat you. It's something yang you kena belajar. Mungkin ilmu you kurang. Nombor 2, mungkin perangai you kurang. Nombor 3, mungkin you punya kenalan kurang. Alright, please take note dalam buku nota anda. Dalam bisnes, alright, you kena tahu 2 perkara at least. Key of sales adalah advertising. Alright, key of sales adalah advertising. Tapi you tak boleh buat iklan kalau you tak buat marketing. You kena faham, itu konsep pertama. Key of sales adalah advertising, pengiklanan. Tapi you tak boleh buat iklan kalau you tak buat marketing. Alright. Konsep yang kedua, key of business growth adalah networks. Alright, key of business growth. Kalau you nak kembangkan bisnes, you kena ada kenalan bisnes, networks. Macam mana you nak ada kenalan bisnes kalau perangai you pun tak nak berkawan dengan orang lain? Karakteristik, personality. Sebab tu, kalau dalam company besar, you dilantik untuk pegang sesuatu jawatan managerial atau jawatan besar, C-suite ke and so on, mereka akan tengok you punya personality. Mereka akan tengok perangai you. Sebab perangai tu sangat penting. Alright? So, siapa yang nak saya cerita lebih banyak tentang perangai? Saya. Ya, saya lah. Alright. Oi, 2 orang je. Kalau 2 orang, kita PM je lah. Okay. Thank you Puan Suzy. Alright, welcome. So, kat sini personality. Alright. Personality ni kita ada satu story lah yang pagi tadi fresh. Saya dengar satu podcast. Alright, satu podcast ni menceritakan tentang Coca-Cola. Siapa yang nak tahu cerita tentang Coca-Cola macam mana mereka berkembang? Type saya di ruangan chat tu.
Saya nak tengok siapa yang nak tahu type saya. Okey, kita ada Puan Odi, Puan Melawati. Siapa lagi? Oh, dia ramai. Kejap saya tak boleh baca. Okey. Puan Azian, Puan Melawati, Dr. Mazidah, Puan Nur Azwan, Cik Iza, alright, Puan Mariati, Cikgu Hariyati, Puan Suraya, Tuan Syaiful. Okey, ramai ni. Okey, terima kasih. Yes, fantastic. So, Puan Julaiza, Puan Faza, Tuan Syaiful, alright, Puan Asia. Okey, cerita dia macam ni. You tahu tak, dulu Coca-Cola jual, dia punya, boleh cakap lah mereka dah macam dah okey bisnes mereka jual 500 botol sehari. Siapa yang tahu story ni? Alright, mereka jual 500 botol sehari. Tetapi, dia ada panggil satu mamat ni, daripada Cuba. Mamat ni, dia adalah CEO Coca-Cola. I don't know bila, tapi dia pernah jadi CEO Coca-Cola. Dan mamat ni dia punya soalan senang je. Berapa botol manusia minum susu sehari? Berapa botol manusia minum air mineral sehari? Dia akan tanya, dia buat case study. Dia perlukan R&D, itu pertama. Alright. Nombor dua, dia cakap apa tahu? Mamat ni punya personality adalah dia jenis visionary. I nak rakyat dekat dunia ni minum Coca-Cola at least satu hari 5 botol. Orang cakap, kau ni gila ke? Minuman ni tak sihat. Pekerja orang pun tahu minuman ni tak sihat. Tapi aku nak satu orang manusia at least minum 5 botol sehari. Alright? And you know what? Coca-Cola sekarang menjual at least 5 bilion botol sehari. Coca-Cola jual 5 bilion botol sehari. Alright? Orang cakap, orang cakap apa tahu? Kau ni gila ke? Kau ni tak betul ni. Mana diorang nak minum banyak macam tu? Itulah personality. Kalau you kategori yang visionary, yang memikirkan jauh, orang-orang visionary ni biasanya apa tahu? Dia tahu dia nak apa. Cuma dia tak tahu macam mana nak dapatkan. Itu orang visionary. And sangat penting orang visionary duduk dalam syarikat you. Dia yang akan drive company you naik ke atas. So now, macam mana nak buat 5 bilion terjual sehari? I don't know. But kita ada case study, let's find out siapa yang sesuai untuk bantu kita. Itu je dia cari. Alright. So, untuk mencari individu tersebut, mereka buat interview proses, mereka berkenalan dengan usahawan, mereka pergi buat conference. Oh, this is the right person. Kenapa? Mereka tengok accreditation, mereka tengok certification mereka. Dan mereka lantik orang-orang ini untuk kembangkan Coca-Cola. Dan perkara ini you perlu buat untuk bisnes you. Boleh ke boleh? Boleh. Oh, seorang ni boleh. Boleh. Okay. Boleh. Terima kasih banyak. Saya lupa nak pesan. Dalam sesi saya nak you ada handphone. Handphone ni saya nak you scan QR code. Alright. Saya berikan dalam jangka masa 10 saat. Individu terawal yang scan QR code ni kita akan berikan premium gift kepada anda. Ini first kita nak launch our physical product. So kita nak hadiahkan produk ni kepada anda. Kita ada 10 unit sahaja produk ni, to be frank. And kita nak hadiahkan kepada mereka yang terawal scan QR code ini. You akan masuk satu group. QR code ni you akan collect office. Kalau you jauh, kita akan gantikan dengan satu perjumpaan di mana saya personally akan kenal you kepada kenalan-kenalan bisnes yang lain. Kalau you nak jadi macam Coca-Cola, you kena kenal orang ramai dan orang ramai kenal you. Siapa orang ramai ni? Specifically kepada usahawan yang boleh bantu grow business you. Terima kasih kepada siapa yang dah scan. Saya dah tengok berapa yang dah scan sebenarnya. Korang excited ke tak sebenarnya nak hadiah ni? Oh, okey. Okey, dah. Saya dah tutup dah. Ramai pula yang join. Terima kasih siapa yang join, okey? Sebab dia premium gift. Siapa yang cepat sajalah dapat. Alright. So, let's talk about target setting. Untuk menjawab soalan, bukan soalan lah, untuk membantu Dr. Mazidah. Alright. I believe usahawan ni manusia dan manusia itu fragile. Saya ulang balik. Rata-rata usahawan ni manusia dan usahawan itu fragile. Manusia itu fragile kenapa? Manusia ada akal, manusia ada emosi, manusia ada kesilapan. So benda ni yang membuatkan mereka fragile di mana target mereka kebanyakannya tak tercapai. 92% fail. Alright? Sebab mereka hanya tahu nak buat. Tapi mereka tak buat-buat. Alright? Tolong tengok benda ni. Knowing without doing is a failure. Knowing without doing is a failure.
Tolong tulis ayat ni. Dan the best factor untuk you letak you punya desire, you punya passion adalah melalui 3 perkara. Melalui 3 perkara ni yang rata-rata saya buat thesis, saya buat R&D, 3 perkara ni yang boleh bantu you. Yang paling low class lah, minat. Saya minat lah benda ni, saya memang minat spa. Saya daripada kecil, daripada saya 3 bulan saya dah buat spa. Alright? So minat ni boleh bawa you pergi jauh. Tetapi kebanyakannya tidak konsisten. Sebab kita manusia dan ada hati. I rasa I minat ni lah, you akan distracted dengan fokus lain. Minat bagus, tapi kalau boleh, you dah masukkan dengan perasaan takut. Allah, hai, aku takutlah anak aku ni nak sekolah ni. Allah, aku takutlah aku nak bersalin dah ni. Ya Allah, aku takutlah, takut isteri aku nanti kan tak cukup makan, anak aku tak cukup makan. Perasaan takut tu yang membuatkan you nak stay up. Right? You nak be discipline. Allah, mak aku takutlah, mak aku perlukan bantuan aku, bapa aku nak perlukan duit ni nak operation. Masukkan perasaan takut tu dalam diri you supaya you boleh kuatkan lagi passion ni. Right? And the most important part, yang first thing first, you kena bengang. Bengang yang terbaik, bengang dengan orang lain. Right? Bengang yang terbaik, you bengang dengan orang lain. Macam mana? Aku bengang lah dia ni, aku dah tolong-tolong, tak jadi juga. Tak apa, aku nak tunjukkan kau yang aku cakap ni benda betul. Kau ni tak percaya dengan aku. You masukkan perasaan bengang tu dalam 3 perkataan. Bengang, takut, minat dan you set you punya goal. Berapa RM yang you nak? Apa yang you nak achieve? Apa yang you nak buktikan? You akan nampak the effect totally different. Right? Tolong tulis saya ni. Vision without numbers is just a dream. Saya ulang balik. Vision without numbers is just a dream. You hanya angan-angan je sebenarnya kalau you tak nombor tu. Vision with numbers is a target. Vision with numbers is a target. Hai Tuan Syaiful, Puan Haryati. Alright, dah on camera. Terima kasih. Okay. So, dapat? Dapat. Alright, saya nak bagi extra tips kepada you. Tahun 2022, lupakan perfection. Tahun 2022, lupakan perfection. Focus on completion. Alright, focus on completion. Forget about perfection. Focus on completion. Tolong tengok ayat ni. Sebab saya orangnya jenis OCD, ADD and semua DD lah. Saya orang yang otak unggu. Saya orang yang perfectionist. Trust me, karakter macam saya tidak diperlukan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan ke atas. Sebab zaman dah totally fast. Laju gila. Kalau you nak perfect, tak sempat dah siap, zaman dah berubah. Baru nak buat kerajaan announce, kita akan lakukan lockdown. Minta maaf, hari ini anda tidak dapat beraya bersama keluarga. Oh sedih, baru jahit baju raya. Right? So please lupakan about perfectionist you. Alright, focus on completion. Okay, so bila you dah tahu you nak buat sebab apa, you nak buat kenapa nak kena laju, kenapa nak kena berkembang, let's put numbers. Alright, bila you nak tak target, you kena ada satu keadaan di mana you ke arah goal centric. You kena tahu sebulan you nak berapa. Berapa ringgit Malaysia yang you nak. Kalau you dekat Singapore, berapa SGD dollar yang you nak. I believe usahawan yang join hari ini adalah ada yang antara mereka daripada Singapore kan. So saya nampak ada beberapa nama daripada Singapore. Welcome to Malaysia. Okay. So usahawan semua, tak kisahlah juga Singapore ke, dekat Malaysia ke, dekat Wakanda ke, alright, you kena ada target in numbers. Alright, please letak berapa RM yang you nak kejar dalam jangka masa sebulan. Dan letak period, tempoh masa, jangka masa, berapa hari yang you nak. Dan letakkan kalau dapat benda ni berapa bonus yang aku nak. This is a booster. Right? Booster untuk you dan juga team you. Kalau you cakap, okay lah, aku dapat make dalam 120,000 bulan ni, aku nak ambil dalam 30%. No. You tak disiplin dengan kewangan you. You tengah merosakkan syarikat you. You suka-suka ambil duit you. Walaupun syarikat you, walaupun duit you, you tak boleh suka-suka ambil duit you. Alright? So kat sini letak bonus untuk diri you dan juga bonus untuk team you. Individually. Yang belah warna biru tu.
lebih kepada team. Kenapa kita cakap team? Zaman 2022 ni, you kena bekerja sama. You kena bekerja sama. Memang you kadang-kadang tak fine tune. Si bertelaga, si tak fit, dia ni si tak boleh naik arahan you. You kena be flexible untuk orang boleh blend dengan you. Dah blend dengan you, dia kena ngam dengan you. Bila dah ngam dengan you, barulah you boleh well perform. Untuk dapat perkara tersebut, wajib ada KPI dan juga deadline. Wajib mereka ni you berikan ilmu untuk achieve target you. Bagi strategi untuk mereka lajukan lagi sales you, lajukan lagi department you, lajukan lagi syarikat you. This is a must. Alright. Kemudian, you kena execute. Macam mana nak execute? You kena bagi dahulu. Dua keadaan. Sebagai business owner, sebagai stockist, sebagai leader, you kena fikir dua pihak. Pihak pertama pelanggan, pihak kedua you punya team. You punya agent ke, mini agent ke, staff ke, I don't know. As long mereka duduk di bawah you, you kena fikirkan mereka. Yang kita namakan dia human centric. So klien ni, dia nak problem solving. Kau boleh selesaikan tak masalah aku ni? Alright, dia ada duit ke, tak ada duit, you jangan fikir. Tapi you kena fikir, boleh tak you selesaikan masalah dia? Nombor dua, apa bukti? Apa bukti? Siapa yang dah pernah consume? Apa video? Tunjuk aku. Alright? Ni yang klien nak. Dan for sure, business akan terjalin kalau prospek you suka you. Dia bukan kenal you semata-mata. Dia kena suka you. You kena jadi orang yang disukai ramai. Alright? Dan team you, apa yang mereka nak, you kena faham. Mereka bekerja sebab nak duit. Mereka follow arahan you sebab nak hidup. Perlukan duit, perlukan makanan. Alright? Perlukan tempat tinggal. So you kena offer great cash. Oh, sekarang rating gaji 1,400 ikut akta buruh. Ya, tapi kalau you mampu bagi 2,800, bagi 2,800. Dan expectation you pun akan besar lah. Ini kita nak sembang terbang ni. Aku nak kau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bagi gaji 800 sebulan. Taklah below the rate. Right? So you kena faham, you kena feed the team first. And for sure, mereka nak kenaikan pangkat. Semua orang nak opportunity macam ni. Cuma you kena beri dan you kena tanya. Mereka nak yang level mana. Alright? And for sure, I nak starting today, you dah mula untuk appreciate you punya team. Recognize mereka, puji mereka, call mereka, bagi sijil walaupun setiap minggu. Puan, saya dah dapat dah sijil ni semalam. Tak pun, minggu ni sijil lain sebab I suka you. You akan nampak bahagian ketiga ni, recognition ni, ini yang ramai orang tak pakai. Tolong tulis besar-besar perkataan ini. Right? Tolong tulis besar-besar perkataan ini adalah emotional quality. Alright? Dapat? Dapat. Orang biasa fokus pada IQ, betul? Setuju? Kita lupa nak fokus pada EQ. Emotional quality. Kita banyak fokus pada intelligence quality. Alright? Yes, kita perlukan dia punya IQ dan kita perlukan dia punya EQ at the same time. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So now, I nak bantu you. Bila you dah ada target, you dah ada RM you dah tahu dah macam mana, siapa yang you nak fokus, kepada klien, kepada team, let's put it in jadual, in schedule. Alright? I nak guys faham dalam jangka masa setahun ada 4 kuarter. Alright? Siapa yang tahu setahun ni ada 4 kuarter sebenarnya? Siapa yang mana tahu? Ke baru tahu hari ni? Dah tahu. Alright. Saya perlukan respons anda. Please unmute. Alright? Siapa yang tahu tentang kuarter? Saya. Alright, fantastic. Satu kuarter ada berapa bulan? 3. 3. 3 bulan. Alright, fantastic. So basically you familiar lah. Kuarter keempat, iaitu pada tahun 2021 adalah untuk planning and hiring process untuk 2022. Bukannya 2022 baru nak hire. Betul, you boleh hire along the way. Tapi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga iaitu kuarter pertama perlu juga achieve target. Nak achieve target kuarter pertama, preparation pada kuarter sebelumnya. Alright, sama juga dengan kuarter keempat 2022 nanti. Bulan 10, bulan 11, bulan 12 adalah well prepared. You kena well prepared, you punya business planning, business blueprint you untuk fokus on 2023.
So basically this is just a basic plan lah. Alright. And I just faham kenapa saya buat macam ni. Alright. It's based on timing. It's based on event. It's based on kalender. Siapa yang dah ada kalender 2022? Siapa yang dah ada kalender 2022? Okay, basically ramai dah ada. Fantastic. Pernah tak you check kalender 2022 raya hari bulan? Ui, alamat raya lah ya Allah. Nanti mulalah kelang kabut. Puasa, balik baju raya. Lah kelang kabut. Alright, this is the trick. Siapa yang nak trick? Tak. Saya detect sebenarnya pada setiap hari Jumaat. Bulan Januari dan juga bulan Oktober, hari Jumaat ni adalah pada tarikh yang sama. Siapa yang perasan? Ini siapa yang study pasal nombor? So basically semua macam, oh you good. Baru tahu kan? Alright, relax. Januari dan Oktober, hari Jumaat ni tarikh dia sama. Lagi impresif, April dan juga Julai, hari Jumaat dia pun sama. Apa lagi? Bulan November, Februari, Mac pun sama. Alright? And lagi impresif, ini pun saya terkejut sebenarnya. Februari, Mac, November sama, September dan juga Disember pun sama. Alright? You takkan perasan, rupanya hari dia sama, tarikh dia sama, minggu dia sama. You never know. Kalau you well study pasal nombor, whereby nombor-nombor ni you akan perasan, ada tarikh-tarikh cantik. Okay, let me share tarikh-tarikh cantik tersebut. Okay, ni adalah out of scope sikit, tapi saya akan banyak bantu anda nanti. Contoh macam ni. Tarikh-tarikh cantik tahun 2022. Siapa yang pernah study pasal benda ni? Tak pernah. Ini semua preparation yang you kena buat untuk 2022. Apa cuti panjang pada tahun 2022? Semua kena study. Tapi tak apa, saya akan bantu you terus. Kita akan susun dalam jadual. Alright. So, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, sekejap. Dia hang sekejap. Okey. So, bila you dah tahu nombor yang you nak, boleh tak saya tengok dulu nombor you guys dekat ruangan chat room? Berapa RM yang you nak dalam tempoh masa sebulan? Berapa sales yang you nak dapat dalam tempoh sebulan? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Right, saya nak tengok dahulu sebelum saya bantu anda. Berapa RM yang you nak dalam tempoh masa sebulan? Tulis di ruangan chat room. Saya nak tengok. Jangan RM je tuan. Saya full. RM berapa? RM 150. Okey Tuan Imran. Jangan direct message saya. You public je. Okey. So, berapa RM yang you nak? Tuan Imran nak 150k sebulan. Okey, siapa lagi nak? Alright. Berapa yang you nak dalam tempoh masa sebulan? Tolong type dekat ruangan chat room. Okey, ada Puan Suzy 200,000, Puan Julaiza 100,000 sebulan, Puan Syaiful 200k, Puan Mariati. Okey, ramai. Fantastic. Okey, ramai dah letak. Bagus, bagus. You ada numbers. It's very important untuk kita teruskan. Sebab kenapa? Bila you ada nombor tu dan you tengok jadual. Alright? Kita akan bantu you untuk publish jadual ni dalam FB group nanti. Saya akan beritahu macam mana you nak dapatkan. Tapi kat sinilah kita susun. Di mana bila you nak susun business you, dia ada beberapa perkara. Pertama adalah active plan. Alright, tolong take note. Pertama adalah active plan, kedua adalah passive plan, ketiga adalah alternative plan, dan keempat adalah superior plan. Ini normally plan-plan yang saya guna pakai, dah bertahun-tahun dah saya pakai. Kita gunakan 4 term ni saja untuk fokus. Dia ada banyak gila term, trust me. Tapi kalau you tahu banyak yang you buat cheat code pun susah. Baik kita fokus pada yang sikit, tapi yang kita fokus tu memberi hasil. Boleh-boleh? Boleh. Alright, so bila you dah tahu perkara ini, jom kita put on papers. Me myself, my target, kita target pada kuartal pertama kita nak dapat dalam 58,500. Ini exact number yang kita dah buat beberapa R&D beberapa bulan sebelum ni. Oh, okey, kita kejar. Kuartal pertama kita dapat 58,500 dengan kerja-kerja macam ni, dengan idea macam ni, dengan team macam ni, dengan bajet macam ni, dengan kekuatan digital macam ni. Saya dah consider semua benda. Saya tak nak you hanya letak nombor kat ruangan chat room tadi sebab you nak. Bagus, you ada number, tapi you kena implement dengan keadaan you. Baru dinamakan dia practical.
Apa yang you nak dalam chat room tadi baru logical. Practical, tolong tulis ayat ni. Practical adalah sesuatu perkara yang you boleh gunakan, you boleh lunaskan, you boleh sampaikan, you boleh hasilkan. Itu practical. Alright? Oh, saya nak buat marketing dekat billboard semua. Sepanjang jalan daripada Singapura sampailah ke Thailand. Ui, bagus planning tu. Visionary. Tetapi dalam akaun bank hanya ada RM1,200. You sembang apa? Alright? Itu visionary bagus. Tetapi kena put in practical. Mungkin saya rasa saya perlukan someone yang boleh bantu saya untuk dapatkan idea ni. Yes, bagus. Let's put on practical number first. My practical number pada kuartal pertama 58,500. Saya kaji 4 minggu. Walaupun kadang-kadang sebulan kita ada kat sini, bulan Mac, bulan April, bulan Julai, bulan Ogos, ada bulan-bulan yang 5 minggu. Saya tetap kira 4 minggu. Kalau you guys nak tahu, kiraan kat sini adalah based on minimum target. 4 minggu, 20 hari, 3 jam sehari. Sehari ada berapa jam? 4 jam. 24 jam. Tetapi saya hanya target sales saya kena close dalam masa 3 jam. Siapa nak tahu kenapa 3 jam? Saya, why? Alright, sebab this is based on our report. This is based on our thesis. Kebanyakan staff, kebanyakan individu yang terima gaji. Ini individu yang makan gaji kebanyakan mereka hanya hasilkan kerja yang berkualiti minimum 3 jam ke 5 jam sahaja. Alright, masuk kerja, fokus buat kerja, pegang telefon, masuk buat kerja, pergi tandas, masuk buat kerja, pergi jalan kat meja kawan-kawan, pergi print, pergi tu, pergi ni. You tengok, kalau you kira betul-betul sebenarnya mereka bekerja 3 jam ke 5 jam saja. Yang lain tu semua balas WhatsApp, main Facebook, borak-borak, lepas tu pula komputer hang, lepas tu pula pergi print, macam-macam lah. Sakit perut, lepas sakit perut, sakit perut, lepas sakit perut, sakit perut, sakit panjang dia. Apa dia tuan? Itu belum pergi minum lagi tu. Belum pergi minum lagi tu. Pagi minum, pukul 10 minum, pukul 12 minum, pukul 2 minum, minum panjang, kembung, tu sakit perut je. Okay, so kat sini yang berkualiti 3 jam saja normally. Okay, so I put the minimum target kat sini. Dan bila you dah tahu perkara tersebut, please ready. Okay, saya nak anda masukkan nombor-nombor tersebut di dalam plan you, di dalam jadual, di dalam diary you. Alright, I nak you guys consider you nak buat marketing plan based on 3 perkara ini. Pertama, based on public holiday. Kedua, based on nice date, yang hari-hari cantik tu. And ketiga, based on celebration date. Alright, public holiday, yang ni you boleh google, tapi jangan risau, saya akan bantu, saya akan publish nanti, saya akan letakkan sedikit-sedikit nota di dalam penulisan saya. Public holiday ni bergantung kepada kemampuan syarikat. Kalau you rasa you tak mampu, saya self-employed Tuan Kimi, it's okay. Buat mana yang termampu sebab public holiday ada 40 hari. Alright, dan nice date. Bukannya 23 hari tersebut you nak kena kejar. Satu, kalau you kejar semua tari cantik ni, you akan kelang kabut. You susah nak deliver the best quality. Nombor 2, you akan out of budget. Nombor 3, you akan out of time. So just pick the nice date, then yes, celebration date kena discuss dengan founder, atau kalau you sebagai business owner, you pick the date. Jangan ambil semua hari. Contohlah celebration date. Contoh anniversary syarikat atau founders birthday atau I don't know, mungkin kita cakap hari istimewa untuk syarikat. I don't know. Alright, you pilih hari-hari penting untuk syarikat untuk you celebrate dengan pelanggan you. Dapat? Dapat. Alright, saya laju sangat ke? Boleh. Okey, kalau boleh, saya nak anda tolong ambil telefon anda dan juga scan QR code ini. Sebab kenapa? Saya nak anda nanti masuk dalam grup CEO Circle. Semua planning, tarikh strategi tentang marketing plan saya akan kongsikan di sana. Kalau nak cerita tentang marketing strategi memang tak cukup satu hari ni. Alright, dia akan ambil masa beberapa hari. Please join WhatsApp group ini, FB group ini untuk saya bantu anda secara harian. Alright, siapa yang dalam grup ni bagus, alhamdulillah. Terima kasih sangat. Saya really appreciate you.
Tapi bermula next week saya akan buat posting harian yang spesifik kepada marketing strategi. Alright? Nanti you boleh follow dekat sana dan please apply dalam you punya business. Boleh? Boleh. Okay, fantastic. Jom kita teruskan. Jom kita ambil gambar dahulu. Saya pun terlupa bab ni. Jom kita hidupkan kamera anda dahulu. Okay, kita ambil gambar dahulu. Alright. Senyum semua. Lukis kening. Hai Tuan Nur Asri. Okay. Jom 1, 2, 3. Okay, sekejap. Kita ada 38,000 orang ni. Kejap. Sabar dulu. Okay. 1, 2, 3. Okey. Jap, kita ada lagi 30 page. 1, 2, 3. Alright. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada sesi hari ini. Saya bersyukur dengan kehadiran anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Habis tu. Relax, belum habis lagi. Jauh lagi perjalanan kita. Jangan risau. Okay. So, let's focus. Macam mana kita nak structure kita punya campaign. Okay. You dah tahu kenapa you dah kena buat. You dah tahu berapa yang you nak. You dah tahu apa yang you boleh bagi dan apa yang you boleh fokus. You dah tahu dah tentang you punya marketing plan. Bila nak buat, tarikh apa yang cantik. Dan let's apply you punya campaign. I dah terangkan tadi ada 4 plan yang you nak kena fokus. Alright. Pertama sekali, active plan ni I nak you faham yang you buat setiap masa. Kalau you tak buat, plan tu mati. Alright. Dia memang perlukan 100% commitment. That is active plan. Kalau you tak mampu, you kena split atau you kena leverage kepada passive plan. At least kepada passive plan. Alright. Tapi kita nak fokus pada alternatif. Kenapa alternatif dahulu? Kalau you buat active plan, you buat marketing campaign. Aktif je. Kadang-kadang things do not work. Alright, atau benda tu tak berjalan seperti yang you rancang. I believe kalau Puan Siti Rodia dekat Queen Mall tengah buka booth, mesti ada sesuatu idea yang tak follow macam you plan. Alright? So please adjust. Jangan tukar. Kalau you tukar, you kena start over. You kena draft balik, you kena buat R&D balik, you kena try balik, you kena cari orang balik and so on. Payah. Kita tak ada masa nak buat jadi perfection. You kena siapkan. Focus on completion. You adjust kepada alternative plan. Plan B, plan C, as long you boleh dapat hasil dalam jangka masa pendek. This is very important. And trust me, perancangan syarikat saya, kita memang rancang 12 bulan. Tetapi secara detail, saya hanya rancang bulan 1 sampai bulan 7 saja. Kenapa saya tak rancang sampai bulan 12? Sebab I pun tak tahu bulan 8 sampai bulan 12 akan jadi macam mana. Sebab tu I nak fokus pada mana yang mampu untuk I pegang, untuk I fokus bagi komitmen 100%. Active plan. Dan alternative plan for sure I akan buat. Cuma based on situation. Based on condition. Right? Dan saya tidak melupakan passive plan. Ini memang totally digital. Contoh marketplace, e-commerce, social media and so on. That is passive plan. And for your information, active plan termasuklah dengan affiliate system, team agent, itu pun active plan. Alright. Dan superior plan ini adalah mega plan based on collaboration, based on dengan company-company besar, dengan individu-individu besar. Tapi mega plan atau superior plan ini saya jarang guna pakai sebab dia mempunyai risiko yang agak besar. Alright. Saya nak you fokus kepada kemampuan you. Okay, let's put on paper. Bila I tahu those dates, semua tarik-tarik cantik, hari raya bila, raya Cina bila, I put on plan. Saya tahu berapa puluh ribu saya nak pada kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat. Based on numbers tu baru saya pick tarikh yang terbaik dan plan yang terbaik untuk saya dapatkan nombor tersebut. Ni kita nak cerita praktikal aku nak 20 juta lah bulan ni. No, you kena tengok apa plan yang you boleh buat, apa team you punya budget macam mana, let's put on paper. Ini cara saya buat. Okey, saya nak kuarter pertama, kita nak 58,500. Okey, kita boleh fokus kepada nice date at least satu dan kemudian kita fokus kepada superior plan. Kalau superior plan ni kita dah lebih dah 58,500. Yes, betul. Sebab kenapa saya nak fokus gila-gila?
Pada kuartal pertama kita dah masuk super plan. Sebab kuartal kedua, Raya Aidilfitri bermula pada 1 Mei. Dengan ini saya mengumumkan Raya Aidilfitri adalah jatuh pada 1 hari bulan. Contoh. Alright. So 1 hari bulan, takkan you nak buat sale 1 hari bulan. You kena buat advance sale. Orang tak shopping waktu raya. Orang kurang shopping waktu puasa. Based on industri. Industri pakaian, okey cantik. Alright, kalau industri contohlah industri pendidikan, industri kecantikan, okey boleh lagi. Alright, ada certain industri tak laku langsung waktu raya, waktu musim raya. Setuju? Setuju? Setuju. So sebab tu you kena buat advance. Berapa advance? At least 2 bulan sebelum. Saya put on numbers kat situ. Sebab saya tahu kalau kita tengok balik kita punya plan. Kita punya plan sekejap in numbers kita nak kuartal kedua kita dah 175,000. So bila kita tengok balik nombor, benda ni tak boleh dapat ni kuartal kedua ni sebab kita ada raya dan industri kita tak sesuai untuk dijual waktu raya. So bila kita nak jual kita kena advance kan. Bulan 1 akan jadi struggle. Alright. So to put that numbers kita kena letak right plans on that. Okay. So kita buat macam mana? Kita fokus pada superior plan. Superior plan ni gila-gila kita buat. Alright, kita perlukan collaboration, kita perlukan deal, kita perlukan budget macam ni, kita perlukan aktif dan pasif bergabung semua sekali. Especially pada Raya Cina dan juga Aidilfitri. Dan superior plan April pun kita fokus juga, passive plan pun kita jalan sebab pada bulan Mei dan juga bulan Jun biasanya orang dah relax sikit, dah tak banyak duit dah nak spend. So itu kita spend pada passive, digital saja. Kita running pada digital saja. Alright, dan juga active plan balik pada 22 hari bulan 7. So you kena letak nombor you. Tarik-tarik cantik tu saya akan share dalam FB group CEO Circle, tapi you kena susun based on industry you. Sama jugalah dengan kuartal seterusnya. Setakat ni ada soalan tak? Saya open soalan dulu. Saya takut berat sangat tajuk ni. Ada soalan? Anyone ada soalan? Okey semua? So far okay. Jangan senyap, saya risaulah takut lagging. Saya yang lagging ke juga selagi, saya pun tak tahu. Alright, please answer. Alright, semua okay? Okay. Alright, fantastic. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, awesome. Alright, so bila you dah execute, you kena faham tentang market. Alright, first thing first, you kena faham 3 jenis, iaitu karakter bakal pelanggan anda. Siapa yang you nak target? Alright, you kena tahu demografik. Demografik ni apa? Siapa tahu demografik ni apa? Demografik ni, tolong tulis dalam buku note anda. Demografik ni adalah dia punya umur, jantina, dia punya pendidikan. Alright, lepas tu dia punya apa lagi? Dialek. Bangsa. Alright. Bangsa. Profession. Yes, profession, position. Ini adalah demografik. Geografik. Geografik kat mana dia duduk. Rumah dia jenis macam mana? Rumah apartment, rumah kondo, rumah teres, rumah CBD, rumah banglo. Karakter dia. Sebab you akan nampak kemampuan dia kat situ sebenarnya. Right? Profession ni penting sebab you dapat average gaji dia berapa. Tangga gaji dia. Untuk you offer the right package. Right? Dan kemudian fisiografik. Fisiografik ni is very important. Yang membuatkan orang tu suka dengan you, nak beli dengan you sebab you faham minat dia. Fisiografi ni tentang hobi, tentang minat, makanan apa kesukaan dia, apa aktiviti kesukaan dia. Alright, it's very important. That is physiography, psychography, sorry. Alright, in fact dialect pun boleh jatuh keadaan kepada psychography. Dapat? Dapat. Alright, lemahnya je. Okey tak okey? Okey. Aduhai. Jangan pisang sangat. Tahulah mendung kat luar. Okey, relax. Nak tidur nanti. Kita belajar dulu. Okey. Terima kasih Puan Melawati. Alright. So saya teruskan. Bila you dah faham siapa yang you nak target, you kena target kepada sebenarnya 3 bahagian. Dia ni jenis low end ke jenis mid end atau high end. Low end ni karakter dia nak you faham. Low end ni sebenarnya dia mencari diskaun semata-mata. Dia akan beli kalau ada diskaun. Dia akan beli kalau ada promo. Itu low end. And kalau dia nak sekarang. Dia tak nak tunggu.
Right? You jangan buang masa dengan low end. Mid end, dia ni suka compare. Pernah tak dapat klien macam ni? Nanti Selalu. I survey dahulu. Ni normal, right? Sebab dia ada duit, tapi duit dia tak adalah sangat. Dia ada duit tapi just nice saja duit dia. Dia ni kategori miskin bandar. Gaji 5,000 ke 7,000. Alright? Dia ada duit, dia nak compare dahulu. Dia nak tengok you ni macam mana perangai. Dia nak survey dahulu, mid end. Tapi kalau you offer package tu, contohlah. Siapa nak saya bagi contoh kat sini? Nak. Ya. Okey, Dr. Mazidah. Dr. Mazidah laju. Dr. Mazidah laju. Okey, Dr. Mazidah, apa yang you offer pada klien you normally? Bagi 3 harga. Apa? Servis saya, investment. Yes, service you. Yes, betul. Maksudnya apa tu? You ada package dalam service you? Yelah, servis investment lah. Okey, apa jenis service investment yang you ada? Unit trust, Lagi? PRS, Lagi? takaful. Takaful. Okey. So maybe you boleh offer takaful pada low end. Okay. Berapa sebulan takaful? Paling rendah. Paling rendah 100. Yes, itu je yang you offer. Jangan offer package 200. Jangan offer PRS. Jangan offer unit trust. Sebab you tahu market dia low end. Dia jenis tak ada duit tapi dia nak. Okay. Offer the best package pada the best person. Itu saja. Sebab you tahu market you. Alright? Mid end. Siapa nak saya bantu tentang mid end? Saya. Siapa nak saya bantu? Okey, Puan Julaiza. Puan Julaiza pula laju. Tuan Syaiful dia tengok siapa lah angkat tangan ni. Okey, nanti kita bantu Tuan Syaiful. Okey, Puan Julaiza. Mana package yang tengah-tengah? Antara tak mahal dan tak murah sangat. Apa package dia, Puan? Warisan plus. Aspirasi. Aspirasi. Berapa yang perlu komitmen yang dia perlu bayar sebulan? Sekurang-kurangnya 250. 250. Cari orang ni yang profession dia level-level eksekutif. Right? Sebab mereka ni kategori miskin bandar. Right? Cari mereka ni dan mereka akan compare. You dah tahu dah, mereka akan buat macam tu. Okay, Puan, ini kita punya package aspirasi RM250. Tapi you boleh compare dulu dengan AIA, you boleh compare dengan Great Eastern. Tapi you kena tahu kenapa saya wajib offer you dan kenapa you wajib ambil dengan saya. Yang ini adalah great deal sebab saya punya pencapaian macam ni. Sebab saya punya kejayaan macam ni. Sebab saya punya sejarah macam ni. Sebab saya punya pengalaman macam ni. You tak jual produk dah. You jual brand. Okay. Right? Sebab you akan tahu mereka akan comparekan dan mereka nak the best. Walaupun mereka miskin bandar. So you tahu mereka nak apa. Sebab tu pentingnya psikografi. Right? So you jual, you cerita apa yang dia nak. Dan jangan bagi option. Ini khas kepada semua orang. Low end, mid end, high end. Jangan bagi option. Sebab kita ni selalu baik sangat bagi option. Nak cantik, nak lawa, nak bergaya, nak nampak handsome, nak sihat, nak body cantik, kontaklah abang. Sekali tengok iklan apa? Iklan naik kuda. Macam bapa tak ada kaitan gila kot. Alright? Sebab banyak sangat kita offer. Okay, faham. Alright? So satu offer pada satu orang saja. Kalau dia tak minat, okay. Then apa yang saya boleh bantu Puan? Baru you tanya apa yang dia nak sebenarnya. Oh, kalau Puan tak minat ni, kita ada ni. Tak, jangan offer yang lain. Tanya dia apa yang dia nak sebenarnya. Alright? Membantu Puan Julaiza? Membantu. Maksudnya kita kena fact finding dia dah dahulu. Betul. Baru kita Betul. Okay, faham? Alright, fantastic. Terima kasih Puan Julaiza. Jom kita bantu Tuan Syaiful. Tuan Syaiful, apa profession Tuan? Saya unit trust consultant dengan takaful man lah. Alright. Jom kita ambil unit trust boleh Tuan? Boleh, teruskan. Apa package paling mahal? Selalunya tengoklah kalau dia nak investment ataupun PRS lah. Dan selalunya saya kalau yang PRS tu saya akan lebihkan pasal penolakan cukai. Kebanyakan orang-orang yang high end ni dia memang paling suka kalau kita beritahu benda yang boleh ada penolakan cukai. Memang dah seronok sangat. Saya dah suka dengan Tuan. Tapi bukanlah sebab saya high end, tapi saya suka dengan Tuan punya jawapan. Alright? Takut nanti TV suka dengan I lah, terus kontak
Saya jual, terus dia jual kat saya. Tak. Saya suka dengan jawapan Tuan Syaiful sebab Tuan Syaiful memahami psikografi tersebut. Tuan Syaiful dia tahu siapa demografik yang patut dikejar. Right? You tahu orang kaya ni banyak duit dan orang kaya ni jugalah yang banyak kena bayar tax. Dan you hanya cerita pada benda yang mereka nak dengar sahaja. Pada benda yang mereka nak pandang saja. Mereka nak dengar penolakan cukai. Mereka nak pandang akaun bank meningkat duit. You boleh tolak cukai, you boleh menaikkan lagi pendapatan you dan offer pada high end. Tapi janganlah minta sebulan Datuk at least boleh invest dalam sebulan roughly dalam RM5,000. No, you dah target pada orang yang betul. Minta 3 juta terus. Betul. Ya, Tidak betul. Alright. Siapa yang dalam unit trust benda ni normal. Pada siapa-siapa yang mungkin tak pernah touch million lagi, gila lah, biar betul. Nobody's betul. Saya tengok my friend, siapa nak saya share satu story? Nah, Alright, saya ada seorang kawan. I believe Tuan Azharul kenal, nama dia Najib Onto. Najib daripada bidang inspirasi. Alright. Najib Onto ni, mamat ni steady je. Datuk mana? Jom kita pergi makan pasang bok dekat Pening. Balik hari. Aku macam Ahmad ni power gila serius pergi balik hari pergi Pening kan. Macam kita pun nak order sekali. Datuk mana? Jom kita kari kepala ikan. Jom kita pergi Lemang Toki. Macam-macam ada nak pergi. Sebab kenapa? Dia faham kehendak pelanggan mereka. Dia belanja Datuk tu makan gila-gila sekali menu open bill macam siakap LV. Orang RM1,000 lebih, RM2,000 lebih. Alright? So dia bayar, jangan risau. Sebab dia tahu Datuk tu akan invest dekat dia 10 juta, 11 juta. Dia tunjuk je. Check. Check hari ni 8.3 juta. Okey lah, boleh lah Mi. Aku macam, bapak ada punya ayat 8.3 juta, boleh lah cari makan hari ni. Sebab dia target pada orang yang betul. ya. Right? Najib Onto tak pernah target pada mid end. Okey, terima kasih Puan, terima kasih Haji. Dia just berkawan saja. Dia berkawan dengan orang mid end sebab mid end ada connection dengan high end. Dia berkenalan dengan mid end untuk dapatkan high end. Itu nama dia networking. Yes. Right? Sebab tu kalau you nak business you berkembang, you kena ada kenalan dan kenalan ni memberikan duit dan duit itulah bukan business you berkembang. Faham? Faham. Alright, membantu Tuan Syaiful? Ya, membantu sangat. Alright, terima kasih. Kita bagi tepukan kepada mereka dahulu boleh? Fantastic. Alright, seterusnya. Bila you dah faham tentang market segment ni, okay? Saya nak bagi bonus kepada anda dahulu. This is very surprise. Saya tahu individu tersebut memang tak prepare langsung sebab saya tak bagi tahu. Sebab sengaja saya bagi tahu macam tu. Saya nak menjemput, alright? Boleh tak saya nak panggil Dr. Mazidah. Dr. Mazidah, terkejut kan? Saya tak ada bagi preparation kat you. Saya nak you share kan dalam jangka masa 1 minit apa yang you belajar dalam sesi CEO coaching tentang pengurusan manusia semalam. Macam mana nak plan manusia terbaik untuk kembangkan tim you. Saya ada share kan semalam? Ya. Alright, so please share ilmu yang sama supaya yang lain juga dapat manfaat daripada program semalam. Okay. Silakan. Saya banyak belajar daripada sesi CEO coaching bersama Tuan Kimi dan sebenarnya kita tak dapat tidak perlukan manusia. Kita perlukan manusia untuk kembangkan bisnes kita. Tak dapat tidak kita mesti. And kita kena tahu manusia adalah fragile. Jadi kita perlukan apa perkara yang kita perlukan untuk menjayakan kita punya misi itu apabila kita tahu yang manusia adalah fragile. So kita kena ada polisi, kita kena ada rule. Kemudian kita kena ada minda usahawan. Apa itu minda usahawan? So saya banyak belajar dengan Tuan Kimi berkenaan dengan minda usahawan and setakat ni banyak sangat idea-idea yang saya nak implement dengan tim saya. So stay tune my team. InsyaAllah kita akan meroket 2022. Alright, terima kasih Dr. Mazidah. Thank you. Dan saya nak panggil individu seterusnya. Saya nak menjemput
Wan Julaiza Jumaat untuk kongsikan apa yang you belajar dalam sesi CEO coaching, especially pada team development. Silakan puan. This is very surprise. Ingat tak ingat tu sebenarnya? Silakan puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, congrats kepada yang hadir pada kelas pagi ini. Okay, apa yang saya belajar daripada Tuan Kimi, hampir 7 bulan lah, banyak sebenarnya saya belajar. Tapi saya just nak share tentang team management lah. Okay, untuk team management ni, yang pertama sekali yang perlu kita faham adalah bagaimana kita nak develop mereka untuk menjadi satu team yang bagus, yang supaya mereka dapat support kita punya business lah. Okey, daripada permulaan dahulu, contoh saya biasa gunakan contoh lah. Agak sukar sebenarnya untuk kita naikkan semangat tim-tim kita. Tetapi apa yang saya dah belajar, actually kita perlu nak cakap macam mana, kita tak boleh terlalu tegas dan kita tak boleh terlalu berlembut. So kita kena memahami kriteria kita punya tim kita. Okay, supaya mereka rapat dengan kita dan faham apa kemahuan kita, dan kita pun kena faham apa kemahuan tim-tim kita. Okay, so sebenarnya banyak, tapi kalau you all nak dapat lebih lagi ilmu, so bolehlah join CEO coaching bersama dengan Tuan Kimi. Oh, kejap promote lagi. Jangan promote puan. CEO coaching tu. Betul tak Dr. Mazidah? Ya, Okey. betul. Setuju. Untuk pengetahuan you guys, program CEO coaching tu program premium. Saya takkan ajak orang lain datang kalau saya nampak dia berkualiti untuk datang. CEO coaching is very exclusive, very premium. Saya nak orang yang betul masuk program yang betul. Yang dalam ni semuanya yang bukannya yasha lah, bukan kaleng-kaleng. Right. Puan Julaiza Takaful Agency Manager, Dr. Mazidah Unit Trust Agency Manager, Puan Fatimawati Syari'i Lawyer, kita ada Puan Suziana, ini stokis dekat Kuantan, stokis produk. Right. Tapi kita punya target berapa puan? Kita target minimum sebulan? Sebulan 25,000. 25,000. To minimum. Alright, kalau tak dapat, ya Allah, tak tahulah nak cakap apa. Tapi kita target at least you capai 300,000 ke atas. Ya. Okay. So kalau you nak game yang betul, pertama sekali tolong take note dalam penutup anda. Pertama sekali, you perlukan vision yang betul. Alright, perlukan vision yang betul. Dan nombor 2, you perlukan strategi yang betul. Sebelum strategi, perancangan dahulu. Perancangan yang betul lah, kemudian baru strategi. Perancangan tanpa strategi dia akan jadi lambat. Strategi ni dia fast forward. Strategi ni adalah mekanisme. Strategi ni adalah engine. Strategi ni adalah tools yang boleh melajukan perancangan ni. Itu strategi. Nombor 4, you perlukan manusia. Right? Nombor 4, you perlukan manusia. Dan nombor 5, baru you perlukan duit. Saya tak cakap duit nombor 1 kan? Right? Ramai antara kita, saya nak buka bisnes, saya perlukan duit. Tak! Kau tak perlukan duit, kau perlukan vision. Apa yang you nak sebenarnya dalam bisnes you? Dan kemudian you perlu cari orang yang betul untuk handle kerja yang betul. Right people in the right bus, in the right seat. Dalam kerusi yang betul. Dalam tempat position yang betul. Baru bisnes you mudah untuk berkembang. Faham? Boleh semua? Boleh. Alright, terima kasih kepada yang buat sharing. Saya nak panggil sebenarnya ada usahawan daripada Lunabel, tapi saya tak nampak tim Lunabel. Tim Lunabel pun semalam kita share tentang team development. Kita ada Salesforce mentoring dengan tim Lunabel. Cikgu Haryati ada join malam tadi? Ada, tapi dah tengah-tengah. Dah tengah-tengah. Okey, Cikgu Haryati, do you want to share kepada individu dalam ni? Sebab kenapa kita nak buat sharing ni, saya nak mereka yang dalam different program ni dapat bantu you guys juga berikan ilmu. Cikgu Haryati boleh share? Sedikit ilmu? Berkaitan dengan team development kelas malam tadi. Ada nota? Ada, tapi tak dapat ambil habis lah. Okey, tak apa. Just share dalam masa seminit apa yang you boleh bantu usahawan lain. Silakan Cikgu Haryati. Hari ni tak pandai bercakap. Itu dah boleh cakap tu dah pandai. Tapi apa yang dapat semalam tu adalah untuk bangunkan ejen lah atau tim. Kita kena ada vision. Yang penting cari individu terbaik. Kena filter dulu siapa yang kita nak pilih untuk join tim kita. Betul.
Okay. Okay, apply individu yang terbaik dan nak cari tim ni amat mudah, tapi nak maintainkan tim ni amatlah susah. Itu yang saya ingatlah. Okay. Prosesnya sangat penting, nak kekal tu tak mudah. Banyak Alright. ada berapa? Okay. Banyak sangat. Alright, terima kasih Cikgu Haryati. Kita bagi tepukan kepada Cikgu Haryati dahulu. Alright. Nak dapatkan tim senang gila, tapi nak maintain tim you is very important. Nak maintain, you kena ada individu yang betul. Itu pertama. Tolong tulis dalam buku nota you. You kena ada individu yang betul. Nombor 2, you perlukan proses yang betul. Right? Dan nombor 3, you perlukan polisi. Walaupun you hanya hanya stokis untuk produk orang lain, you perlukan polisi untuk tim you. Nombor 4, you perlukan SOP untuk automate you punya sistem. Right? Dan nombor 5, you perlukan culture. Culture ni apa bahasa Melayu? Budaya. Budaya. Sorry, saya pun dah lost. Apa culture ni? Minta maaf lah. Saya memang kacukkan sedikit. Pagi ni saya kacuk. Petang semalam okey. Okay. So you perlukan budaya untuk dapatkan result terbaik untuk tim you. Okay. So, banyak tak belajar hari ni dengan usahawan tersebut? Ya, banyak. Alright, terbaik. Saya nak hari ni korang belajar je gila-gila. Alright, saya nak bagi. In order untuk memberi lagi, okay, saya nak bantu anda untuk dapat lagi banyak knowledge dalam business master plan. Hari ini business blueprint. Kita nak buat master planning in detail. Alright, kepada business anda. Saya nak you guys faham 5 perkara yang you akan belajar. Alright, 5 perkara yang you akan belajar dalam sesi hari ini, iaitu pertama sekali, kita akan bantu you dalam business blueprint training. Hari ini kita dah buat. Ilmu yang you dapat hari ini kita akan sambung dalam business master plan, iaitu terutama pada CEO mentoring, cerita tentang finance dan juga cash flow. Yang ini Datin Fazmi akan assist you guys. Alright, kita bawa Has, pakar dari segi kewangan yang dah audit banyak bank-bank kat Asia. Itu kerja dia dulu, auditor. Alright, kemudian kita akan ada CEO coaching. Khas, saya belanja you guys, bayar satu program dapat 5 package terus. Kita dapat CEO mentoring, kita bantu dalam CEO coaching untuk business development dan juga growth. Macam mana kita nak kembangkan sales you, kembangkan team you, kembangkan business you. Okay, sini kita akan cerita banyak strategi. Alright, strategi tentang cash flow, business management, HR, tentang finance, tentang human development. Semua kita akan cerita kat sini. Dan business master plan training, ini kita nak cerita execution. Macam mana kita nak drive you punya staff dan juga team you, agent you untuk execute idea you. Jadi kita akan bantu nanti dalam business master plan training. Dan ini sesi khas. Ya, tadi ini semua ramai-ramai. Ini one to one, private coaching. Kita akan bantu you macam mana nak mastery business you. Okay. Yang ini kita akan ambil masa sedikit sebab saya akan go through one by one dengan anda. Dan tidak dilupakan saya akan berikan ini hadiah special saya nak bagi kepada anda. Kita ada beberapa template dekat sini. Template ni semua kita akan bagi secara percuma. Macam mana SOP, you nak execute you punya plan, macam mana you nak execute you punya sale, macam mana you nak execute you punya marketing, lepas tu nak execute you punya blueprint, revenue stream, banyaklah jadual semua kita bagi secara percuma. Tapi bukanlah percuma sebab you dah bayar dalam program ni. Alright, kita nak hadiahkan kepada you guys. Okay, so yang ini saya nak you guys sambung belajar dengan saya. Kenapa yang ini saya asingkan daripada program hari ini? Sebab yes, nak mastery business you dia tak ambil masa 1 jam lebih, tak. Dia akan ambil masa yang lama. In fact, saya brainstorm business saya pun seminggu lebih. Memang fokus seorang-seorang, dia buat gila-gila seorang-seorang. Tak ada kacau. Saya off telefon, saya mute telefon saya semua. Right? Saya nak bantu anda dalam business master plan training. Sila scan dahulu QR code ni untuk masuk dalam group dan kemudian saya akan bantu anda di sana. Saya nak you guys faham satu perkara. Business ni, sukses ni takkan berjaya kecuali kalau you tahu, you ada ilmu nak buat 1 juta. Kalau you nak 1 juta dan you buat aktiviti nak dapatkan 1 juta. Alright, you buat perkara tersebut dan baru aktiviti you tercapai.
Okay, saya nak bantu anda di sana. Please scan QR code ni, saya akan bantu dan sambung di WhatsApp group nanti. Okay, seterusnya bonus untuk anda. Okay, saya nak anda faham, human traffic ini perkara penting yang you kena ada dalam you punya syarikat, you punya business. Pertama sekali diri you. Kenapa 10%? Sebab you tak perlu untuk buat kerja. Saya nak bantu you berkembang, saya tak nak you bekerja self-employed, saya tak nak you bekerja seorang-seorang. Saya memang consultant, saya memang unit trust consultant, saya seorang-seorang. Tak, you boleh ada admin, you boleh ada PA untuk bantu you. Jangan risau. Kerja mereka boleh membantu untuk banyakkan database you, untuk banyakkan prospek you, tapi you hanya kawal mereka 10%. Seterusnya, you perlukan staff 15%, you perlukan vendor untuk support you, you perlukan agent. Sebab tu, company-company suplemen macam Dunabel, Young Living and so on, yang saya handle ni, mereka perlu kembangkan tim. Saya wajibkan mereka kembangkan tim. Sebab kenapa? Lagi banyak individu, lagi banyak kepala dalam company you, dalam team you, lagi banyak sales you. Alright? Tolong tulis saya ni. Kalau you nak main sales yang RM100,000, you kena main HR game. Tolong tulis. Kalau you nak main ratusan ribu ringgit sales sebulan, you perlu main HR game. Sumber manusia. Inilah sumber dia. Kalau you perasan mana yang paling banyak? Sila unmute. Mana yang paling banyak? Hello? Agent. Yang kedua? Network. Vendor. Vendor. Yang ketiga? Network. So fokus pada 3 ini dahulu, kemudian staff, kemudian diri you. Boleh? Boleh. Alright. So, ladies and gentlemen, this is my contact number. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih banyak kepada anda yang hadir pada sesi hari ini. I'm so glad that I can help you today. So, siapa yang puas hati dengan penyampaian saya pada hari ini? Sila angkat tangan. Ya. Alright, saya nak tengok berapa ramai yang nak sama-sama. Berapa ramai yang nak lagi belajar dengan saya? Sila type yes di ruangan chat room. Saya nak tengok. Sebab saya nak tengok, kalau ramai saya akan buat lagi bulan depan. Alright, Puan Hairul, Puan Suraya, Puan Melawati, Puan Azni, Puan Odi, Puan Nur Azwan, Puan Imran, Dr. Mazida, Puan Nur Azwan. Okey, fantastic Puan Azharul. Terima kasih banyak. InsyaAllah, saya akan bantu lagi anda pada bulan-bulan akan datang. Kita akan banyak buat program free. Anda tahu tak kenapa saya buat program free? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? This is one of efforts kita untuk buat CSR. CSR ni apa maksud dia? Customer Social Responsibility. CSR. Sosial Kemasyarakatan gitulah. Kerja-kerja kemasyarakatan lah saya cakap. Kita nak bantu fokus kepada usahawan. That's our target. Right? This is first step untuk 2022 sebenarnya. Kita nak bagi kalau boleh every month program percuma. So please stay tune, especially dalam group CEO Circle sebab saya akan banyak announce di sana. Belajarlah Aisyah. Tapi kalau you ada allocate budget dan you nak go for advance, pergi training yang berbayar. Alright? Jangan kedekut tak hidung masin. Kalau tak hidung masin tu boleh bantu kembangkan bisnes you. Right? So terpulang pada anda, that's your judgement. Saya just nak bantu anda. So again, terima kasih kepada anda yang telah hadir pada sesi hari ini. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Thank you so much semua. Kita jumpa lagi dalam sesi. Thank you semua. Sama-sama. Terima kasih. Salam. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Tuan. Salam. Terima kasih Tuan Farihan. Ya, terima kasih. Alright, siapa yang masih stay dengan saya, kalau ada soalan boleh tanyakan soalan. Saya open untuk menjawab soalan. Puan Asia okey? Puan Asia ada soalan nak ditanyakan? Tak ada. Alright, Puan Asia macam mana keadaan kat sana? Banjir ke? Oh tak, okey. Alright, fantastic. Terima kasih Puan.
Kalau anda ada soalan boleh tanyakan dekat saya atau tulis dekat ruangan chat room. Saya boleh membantu anda dalam jangka masa 10 minit lagi insya-Allah. Tak ada masalah untuk saya bantu. Okey, puan-puan semua, tuan-tuan, saya akan tamatkan sesi pada hari ini. Again, thank you so much for coming. I wish to see you dalam Business Master Plan. InsyaAllah. Assalamualaikum.